nanti kita akan lihat kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Jadi untuk sesi ini topik kita adalah pengurusan dagangan, kaedah keluar pasaran. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada perdagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam, Jo. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selepas lebih daripada 20 tahun. Okey, jadi kita direct kepada topik lah. Selepas ini nanti kita akan, saya ada sesi bersama Azni, kita akan melihat kepada pasaran. Kita buat analisa pasaran. Jadi untuk 1 jam ni kita lihat kepada topik. Okey, dalam satu sistem dagangan, entry itu mudah kan? Jangan susahkan entry. Apa yang dimaksudkan dengan kaedah entry yang mudah adalah anda lihat satu pergerakan berulang yang jelas dan letakkan position dalam pasaran, tetapi dalam satu sistem sebenarnya penekanan bukan hanya kepada arah, bukan hanya kepada entry, sebaliknya yang lebih penting dalam satu sistem adalah kepada kaedah keluar pasaran. Anda hendaklah dalam sistem anda mempunyai kaedah lengkap, kat mana yang anda kata posisi itu dah silap dan kat mana arah tujuan asal, dan kebanyakan masanya apabila kita meletakkan satu entry dalam pasaran, dia tak terus pergi. Itu something yang kita kena fikir. Saya suka sabit Okey, jadi dia bukannya kepada hanya anda cerita nak naik ke turun ke, entry kat mana. Yang penting sebenarnya, yang lebih penting dalam satu sistem tu sebenarnya adalah kaedah kita untuk nak keluar daripada pasaran. Sebab anda buat duit bukan daripada entry. Bila entry tu yang pastinya anda meletakkan risiko. Jadi anda kaedah keluar pasaran akan meletakkan satu risiko yang diketahui dan meletakkan satu reward yang anda dah kenal pasti sebelum nak entry. Itu yang anda kena letakkan dalam sistem anda. Kebanyakan sistem yang dilihat adalah kepada penekanan kepada arah, kepada entry, tetapi tidak banyak penekanan diberikan kepada kaedah untuk keluar dalam pasaran. Jadi kita bincangkan dalam 1 jam ni mengenai sistem 3711 yang kita dah bincangkan dah 2 tahun lebih, dan kita akan lihat kepada kaedah entry dalam sistem, kaedah exit dalam sistem berkenaan. Okey. Ini saya skip, ada banyak saya tak ingat dia ada dalam ini atau tak apa. Okey, kita akan tekankan kepada kepada dalam sistem 3711. Okey. Dalam sistem 3711, wassalam, lama tak nampak. Okey, dalam sistem 3711, ia adalah satu trend following system, di mana kita definekan trend, kita katakan satu pergerakan trend berlaku apabila kita nampak satu siri pergerakan dah berlaku. Kita katakan bahawa satu trend berlaku apabila satu siri pergerakan dah berlaku, dan pada waktu itu kita katakan trend dah ada pada waktu ini. Tetapi seperti yang kita nyatakan sebelum ni, tak semua trend kita boleh trade. Jadi kita cuma dalam sistem 3711 tu, kita cuma trade apabila kita nampak, kenapa tukar color yang ni? Okey. Tak apa. Okey, apabila kita nampak sesuatu pergerakan tu masih tidak lengkap, iaitu apabila kita melihat menggunakan Fibonacci extension, apabila kita nampak satu
breakout yang dibuat oleh satu struktur motif. Maksud motif tu breakout dia adalah dalam kiraan 5, 9, 13, 17 dan seterusnya tambah 4 dalam momentum ataupun dalam pergerakan yang sama. Macam mana kita nak tahu dia yang sama? Iaitu dengan menggunakan oscillator. Ada dua yang kita guna pakai, iaitu kepada RSI dan juga kepada stokastik, di mana kita tak ada full reset semasa yang ini, semasa pergerakan ini. Itu kita dah bincangkan sebelum ni. Bagi siapa yang baru ikut, anda kena lihat balik kepada sesi-sesi ataupun ikut sesi-sesi saya selepas ini. Ini adalah yang hujung dia dah. Okey, stokastik. Okey. Azni tak ada, jadi 1 jam ni kita cover yang ni. Sejam lepas ni kita akan break dahulu, lepas tu kita akan masuk kepada analisa pasaran. Saya baru dengar Azni tak ada. Jadi seperti biasa sesi kita ni biasanya analisa pasaran kat depan, lepas tu kepada topik. Jadi kali ni kita terbalik, topik dulu, lepas tu kepada analisa pasaran. Okey, jadi yang breakout ni dia hendaklah berakhir dengan divergence. Yang di sini hendaklah berakhir dengan divergence dan berlaku koreksi. Itu apa yang kita dah bincangkan sebelum ni. Okey. Bila ini berlaku dan kita katakan trend dah ada. Dan syarat dia adalah bila kita ambil Fibo extension, ini tak lagi mencecah 100%. Okey, itu tak lagi mencecah 100%. Fibo extension. Okey. Ini kita dah bincangkan banyak kali. Now, dalam sistem ini, kita cuma trade apabila selepas motif count, selepas kiraan lekuk motif berlaku dan berlaku koreksi. Berlaku koreksi, dan kita akan letakkan entry sama juga menggunakan Fibo extension dan entry dia sentiasa dekat 100%. Itu adalah untuk entry. Saya guna bahasa Malaysia lah. 100% Fibo extension daripada 1, 2 dan 3. Okey. Dan stop loss adalah di bawah SL adalah 10 pips ataupun 10 poin, depending kepada instrumen apa yang anda dagangkan, saham ke, indeks ke, futures ke, ataupun 10 poin di bawah level 161.8%. Maksudnya entry di wave 1 selepas correction dah XYZ. Apa XYZ tu? 1, 2, 3. Entry di wave 1, entry di wave 2 dalam yang kecil. Tak apa, kalau tak pernah ikut sesi sebelum ni, ikut sesi-sesi yang akan datang. Okey. Jadi apa dia? Stop loss adalah di bawah 1. The idea is sekiranya struktur yang di sini melangkaui 1618 selepas correction dia, ini adalah struktur lain. Ini dah jadi benda lain.
okey, sekiranya dia melangkaui 1618 tu. Jadi kita tahu kita salah. Dalam trading ni jangan tahu cuma tahu betul. Kita tahu kita salah juga kat mana. Jadi ini structure ni dah jadi benda lain kalau dia dah break 1618 tu. Okey. Itu adalah kaedah penetapan stop loss dalam sistem 3711. Boleh setakat ni? Saya entry cuma letakkan limit order 100%, itu je. Ya. Tekankan kepada stop loss dan TP. Masalah ramai cuma nak tahu entry kat mana. Tanya SL kat mana, TP kat mana. Itu lebih penting daripada entry. Sebabnya orang yang buy boleh untung, orang yang sell pun boleh untung. Itu yang patutnya ditekankan dalam sistem. Okey? Ini yang pertama, iaitu stop loss adalah 10 pip ataupun 10 poin depending kepada apa instrumen yang anda dagangkan di bawah 1618. Boleh setakat ni? Itu adalah yang pertama. Okey? Yang kedua pula adalah untuk TP point dia. Sebab TP point kita akan letakkan the moment, semua ni kita akan letakkan the moment anda letak posisi. Saya tak percaya kepada entry menggunakan market order. Sebabnya siapa-siapa yang entry dekat market order, dia tak akan dapat menggunakan ataupun menguruskan dagangan dia. Ya, tak ada benda yang semua kita entry 0.1 lot. Itu cuma malas ataupun tak tahu position sizing. Itu pendapat saya peribadi, direct, bukan peribadi, memang ya pun. Ya. Saya tak percaya kepada market order, saya tak percaya kepada semua entry stop loss 30 pip sebab chart tu rupa tak sama. Simple. Wassalam Kimi. Ya. Jadi ini semua diletakkan dalam limit order anda. Dalam satu limit order, dalam kes ini adalah buy limit ya. Dalam kes ini adalah buy limit ya. Entry anda dah ada tempat, SL anda dah ada tempat, TP hendak dah diletakkan sekali dalam satu order. Jadi anda jelas apa yang anda nak buat. Wassalam. Simple. Dia tak ada benda semua. Saya simple je nak tahu. Orang tu tahu pasal position sizing ataupun tahu pasal mengurus portfolio dia, simple je. Saya tengok entry dia, letak semua satu lot. Itu simple. Itu tak tahu jaga risk. Itu tak tahu jaga risk. Simple. Ya, tak ada sistem pengurusan untuk portfolio, tak ada. Okey, ketiga-tiga ni wajib diletakkan the moment anda letak entry. Bukannya dah letak entry kat mana aku cari SL. Macam mana anda tentukan lot size? Sebab lot size ditentukan oleh size stop loss. Bukannya letak entry baru cari stop loss. Itu banyak orang buat. Ya, sebabnya dia letak entry semua 0.1, 0.2, 0.5, satu lot. Lepas tu baru cari kat mana stop loss, kat mana last swing. Itu tak ada. Ya? Ataupun gunakan EU, dia letak 30 pip stop loss, EJ 30 pip, Euro GBP 30 pip, sedangkan pip value tak sama. Boleh? Okey. Now, itu adalah untuk kaedah meletakkan stop loss. Kita lihat satu contoh entry yang kita tengah tunggu. Ini adalah UK 100. Jo, thank you Jo untuk indikator ni ya. Okey, inilah contoh dia. Jadi kita melihat kepada benda-benda yang saya sebut tadi ya. Kita dah ada satu structure di sini. Kita dah ada. Kenapa kita interested kepada yang ini? Sebab kalau anda lihat, ini adalah satu trend ke atas.
Ini adalah satu trend. Anda tanya, ni nak ke mana? Ni nak ke atas. Simple. Okey. Jadi kita dah ada satu siri pergerakan. Ya. Di mana daripada sini kita nampak satu reset di sini. Dan ini adalah berdasarkan korelasi kepada lain-lain instrumen, ya. Okey. Dan kalau kita ambil selepas tu dia breakout balik. Ini breakout balik. Yang kita cerita tadi, ya, pasal yang ni. Pasal movement yang ini tadi. Okey. Jadi kita tarik Fibo, kita ada incomplete sequence 100% ke atas, tak sampai lagi. Di atas sana tu, ha. Selagi price tak sampai atas tu, any pullback dalam kawasan ni adalah kepada struktur ini. 1, 2, 3. Jadi apa-apa pullback dalam kawasan ni kepada struktur ini, ya. Kimi A, ya, barulah dia letak nama penuh. Alhamdulillah, hari ni cuti. Okey, kita ada 2 jam. Okey, itu adalah untuk trend. Kita dah dapat akhir. Kita dah baca yang kita katakan pergerakan dia belum lengkap, belum sampai 100%. Kenapa kita ambil daripada sini? Sebab kita nampak satu reset price. Benda yang sama. Okey. Jadi kita dah ada benda yang saya sebut tadi, ya, pasal trend, pasal incomplete sequence. Okey, dah, yang tu dah ada. Dan selepas tu dia break out yang ini dalam struktur motif 5, 9, 13. Kalau nak lihat dalam time frame ni tak dapat nak tengok. Anda kena tengok dekat time frame kecil. Daripada bawah ni tadi, daripada 2 ni tadi. Saya buang dulu. Dan setakat ini kita nampak berlaku reset. Price balik. Dan kita katakan struktur ni adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, 3 kita mungkin kat sini. Nampak pendek 3 tu. Tapi tak, 3 ni panjang daripada 5. 3 tak boleh paling pendek. Tapi kalau kita ambil, macam mana kita nak tahu 3 dia panjang daripada 5? Simple. Anda ambil daripada 2 ni kepada 3 dan balik kepada 4. Kalau ini sampai 100%, maksudnya ini lebih panjang daripada 3. Tu maksudnya. Jadi ini tak sampai. Jadi 3 kita masih bukan yang paling pendek. Jadi 3 boleh kat situ. Okey. Jadi kita ada breakout dalam 5 wave. Now, kita dah ada trend tadi yang dalam daily break, dan breakout ini adalah 5 wave. Okey, yang ini. Okey, kita dah ada trend. Ideal dia kalau kita nampak 1, 2, 3, tapi kita tak dapat nak tengok yang ini. Kecil sangat. Sekali lagi, struktur yang sama berulang di sini. Breakout dalam kiraan 1, 2, 3, 4 dan 5. Now, 1, 2, 3, 4, 5, kalau berlaku 3 seperti yang kita tunggu di sini, korektif, kita akan cari peluang di sini. Nampak? Benda berulang. Sekarang ni kita ada 2 struktur. Satu tadi daily, satu lagi ada dari sini. Sabar Sundi. Bagi tahu dekat Irina. Saya cuma penyampai. Kalau dekat sana lagi senang, saya tahu. Okay, now. Maksudnya, struktur yang kita lihat ni sebenarnya adalah kepada time frame yang lebih rendah. Breakout sekali lagi. Ini breakout sekali lagi. Dalam 5 wave structure,
1, 2, 3 yang tak bersilang. Zuan, mana Zuan? Nampak 3 dia tak boleh bersilang. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan internal dia tak boleh bersilang. Tu caranya anda nak tahu kat mana. Okey, sama juga 3 kat sini, tak boleh bersilang. 1, 2, 3, 4, ini tak bersilang. Tu caranya anda nak tahu kat mana wave 3. Sama 3 kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tu cara dia. Okey, now kita dah ada breakout sekali lagi 5 wave. Kita tunggu 1, 2, 3. Benda tu je. Cari 3 anda akan solve banyak problem. Jadi kalau ini berlaku, then kita trade. Stop loss adalah di bawah ini. 10 poin. Boleh? Entry letakkan limit order. Dah jadi signal dah jadinya. Okey? Ni adalah apa yang kita kalau ada ni tadi kita nak bincangkan benda ni. Ini adalah untuk UK 100. Okey, itu adalah untuk stop loss dia, untuk entry dia. TP dia macam mana pula? TP simple. Sebab kita break daripada structure ini, jadi TP kita adalah berdasarkan structure ini. 2 dan kepada entry. TP adalah 100% di sini. Kepada structure, completion structure ini 1, 2, 3. Jadi TP adalah di sini. Tarik betul-betul lah. Saya tak letakkan magnet. Sebab kalau saya letakkan magnet, semua lukisan ni lari. Jadi anda letakkan magnet. Boleh? Stop loss, entry, TP, dan considerkan apa risk reward dia. Saya cuma pilih position di mana memberikan sekurang-kurangnya 1/3. Kalau tak sampai 1/3, saya tak letakkan order. Tak dapat jadi signal, pening seorang. Cat saya dah update sendiri. Cat saya dah update. Cuma yang ni saya tak letakkan yang biru tadi. Saya save sekarang lah. Saya save sekarang lah. Cat UK 100 cash. Indices UK 100 cash. Okay. Gold semalam. Sebab itu anda tak dapat nak jangka everything macam ni. Dia ni tak. Anda kena tunggu sequence. Ingat tak kita cerita apa pasal gold semalam? Biarpun memang dia macam ni gold. Kita cerita pasal gold semalam kan. Ini motif. Naik balik. Wassalam tuan. Biarpun kita kata ni memang motif. Macam mana kita nak tahu dia nak bom ke tak bom dekat Ukraine tu kan? Sebab itu, apa saya kata semalam? Anda kena tunggu, kalau short term, ini kena break. Then, breakout dia, hendaklah 5, 9, 13 dan ada incomplete. Kalau anda nak orang yang masuk M5, M1, M15 waktu ini, baru anda ada trend. Selagi tak ada, anda tak masuk. Tu yang kita ceritakan semalam kan.
Mana kita tahu nak ada Ukraine mortar lah apa kan, mana tahu. Okey. Balik kepada cerita UK 100 So now, anda dah letak entry, anda dah letak SL, anda dah letak TP. TP anda dah dapat, SL anda dah dapat, entry dah dapat. Selain daripada benda ni, anda kena tengok kepada dia punya risk and reward. Kalau kadar dia di sini tak sampai 3, saya takkan letakkan order. Kenapa 3? Nanti kita cerita pasal position sizing dalam minggu depan. Kita akan ceritakan kenapa kita pilih 3. Kalau dia lebih lagi bagus. Tak kisah. Kalau lebih bagus lah. Boleh. Setakat ini ada soalan tak untuk kaedah entry, kaedah SL dan kaedah TP untuk sistem 3711 ni? Berapa lot nak buka kalau saya depo 100? Entah. Anda 100 tu ada sanggup, anda nak cek berapa lama, anda nak risk berapa. Jadi dia tak ada satu yang lot yang sama semua orang. Tak ada. Dia tak ada such thing depo 1000 buka 0.1, 0.01. Tak ada benda tu. Tak ada orang boleh bagi tahu anda sanggup hilang sebab dia kepada toleransi risiko masing-masing. Tak ada yang betul untuk setiap orang. Okey, SL, TP, entry ada soalan tak? SL, TP, entry ada soalan tak? Beli lampu terus. Beli lambang lampu. Kalau nak lampu saya ada. Ada soalan tak untuk 3 ni? Jelas? Okey. Sekarang ni saya terangkan kenapa, saya jelaskan sekali lagi dekat chart ya. Kenapa SL kita, stop loss kita adalah dekat 1618. Kalau struktur ini melakukan pergerakan 1, 2, lebih daripada 1618, struktur ini tak akan habis di sini. Dia akan ada lagi 4 dan 5. Kalau dia adalah 1, 2, sebabnya kalau dia lebih 1618, kecuali di sini adalah flat, ini adalah struktur motif. Ini 3, 4 dan 5. TP 100%. Kalau saya tak percaya kepada open TP dan saya macam ni kini apa yang saya buat adalah saya letak TP, saya letak SL, dan lepas tu kalau nak tahu cara saya, lepas ni dia nak pergi jauh lagi, mungkin dia pergi jauh lagi, tapi struktur ini kita katakan sampai 100% untuk kita trade struktur ini tau. Kita trade struktur ini. Kita sedang trade kepada trend yang ini sahaja. Faham tak? Kalau ini pullback dan tak sampai 100%, kita cuma trade kepada struktur ini sahaja. Jadi, dia sampai 100%, ambil TP. Oh, tu gambar lama tu Sunbi. Gambar saya kan. Website XM. Itu gambar lama. Itu gambar yang saya hantar tahun 2016 kalau nak tahu. Gelap gelita. Ya. Jadi buat benda berulang. Tamak
bagus dalam trading kalau anda sedang untung. Tetapi ada caranya nak tamak. Ada caranya nak tamak. Tapi kalau anda nak buat benda tu, boleh. Di mana anda letakkan dekat 100%, anda keluar separuh daripada position. Lepas tu separuh lagi, dibiarkan lagi. The thing is, kalau anda nak buat benda tu, jadikan dia dalam sebahagian daripada benda berulang. Dalam trading ni, bila kita sebut konsisten, dia bukan hanya konsisten kepada pendapatan. Dia konsisten kepada apa yang kita buat. Itu sebenarnya. Birthday 17 tahun. Pingsan aku je. Soalan Abang Sunbi tu kerja berbenar. Mana dia? Sorry tanya luar topik. Ada kopian. Saya fikir dia instructor baru, tapi lihat nama sama. Aduh. Okey. Lepas ni kita ceritakan pasal lain-lain cara untuk anda keluar posisi. Sebenarnya benda-benda ni saya ada letakkan dalam latihan untuk sistem nanti. Dalam pembentukan apa yang saya kongsikan dekat Discord tu kan. Sekarang ni tengah kepercayaan, tengah cerita pasal persiapan anda untuk portfolio kebebasan kewangan. Benda tu dulu fikir duit dulu baru start bisnes. Ini tak terus belajar nak buka pintu kedai. Saya buat mistake yang sama. Lepas ni. Okay, now. Kalau structure ni buat lebih 1618, kita tahu ini adalah wave 3. Ataupun kalau dia flat. Kalau flat, then kita tak tahu ini habis kat mana. Ya, kita dah salah. Itu basic dia. Okey. Jadi kalau kita ini lebih 1618, kita dah salah. Dia akan buat 4, akan buat 5 dan itu memungkinkan kalau ini berlaku, itu memungkinkan struktur ini sebenarnya merupakan benda ni. Let me show you. Kalau itu berlaku, sini dah buat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Koreksi ini bukan lagi koreksi kepada this support. Koreksi ini adalah kepada support ini. Ya, tak ada teknik-teknik harapan. Itu judi, simple. Jangan berharap-harap. Itu yang orang trade bila dia lama float, tiba-tiba naik balik, nasib baik. Kita guna perkataan nasib. Itu habis. Jatuh terus hukum dia. Nampak? Jadi kita dah silap. Kalau struktur itu break daripada 1618 tadi. Sebab itu stop loss kita dekat 1618. Ini semua apa yang kita anda faham pasal struktur. Okay, now. Ni pasal tamak tadi ya. Now. Itu pasal stop loss. Faham dah kenapa kita letakkan stop loss bawah 1618? Saya harap itu semua jelas ya. Ya, itu semua struktur. Nampak tak? Saya apply kan semua ni dalam sistem ni. Di mana kalau 1618 kita salah. Jadi anda tahu memang anda salah. Dah kenapa anda nak hold je? Tak ada. Kita tahu kita salah. Lantak pi. Itu aku punya risiko tadi. Aku keluar. Rugi banyak tu. Dah. Ya, dalam trading, siapa yang tak tahu reti rugi, jangan trade. Seriously. Kalau anda jenis memang tak boleh nak rugi punya, jangan trade. Jangan trade. Kalau anda sedang cari sistem yang 100%, berhenti mencari. Buang masa anda. Anda nak cari sistem yang tinggi percentage dia punya ni. Tak ada yang bertahan lama. Simple. So, semua kita dah faham sangat dah benda tu. Kalau anda dah trade lebih daripada 3, tak payah 3 tahun lah. Bagi masa setahun je. Ya? Sepatutnya anda dah tahu benda tu.
Bukannya lagi lama trade, lagi nampak hebat. Oh, Zul hebat. Tak ada trader hebat. Tu semua mengarut. Tak ada. Dia pernah hilang 1 bilion. Simple. Kan? Kita pula tak reti nak stop loss. Habis. Tak payah trade. Saya simple je. Tengok. Tak payah buang masa tak SL ni. Tak payah trade lah buang duit. Saya takkan dengar orang cakap macam tu. Ya, faham. Itu something yang susah nak buang. Faham. Sifat tak nak rugi. Sebab tak ada siapa suka rugi. Tak ada siapa suka rugi. Kalau dia suka rugi, itu pelik. Baik dia sedekah masjid daripada pun lagi bagus. Okey? Berhenti cari yang perfect. Oh, sistem ni tadi kena stop loss, kena tukar sikit lah Fibo dia macam ni. Tiba-tiba dia keluar Fibo baru. Fibo tak wujud. Tu banyak berlaku. Penambahbaikan sistem kan. Banyak sistem dah bagus, cuma tukar balik. Esok tukar balik. Dia kena ambil time, ambil masa itu menunjukkan prestasi dia. Baik sedekah masjid kan. Betul kan? Okey, TP. Now, untuk TP pula adalah kepada 100% tadi ni adalah kepada 100% daripada structure yang breakout Sekarang ni breakout kita tengah cerita breakout ini. Bukan breakout belakang. Breakout ini. Structure yang kita trade ni membetulkan sini kan. TP dia adalah kepada structure ini. Bukannya TP daily. Bukan TP weekly. Jadi 100% kepada jarak yang ini. Jarak yang ini. Jarak di situlah. Jadi itulah Fibo extension tadi. Panjang yang itulah. Okey. TP jelas? Saya tak ada cerita confirmation, tunggu candlestick. Kalau anda nak masukkan benda tu, boleh. Saya, kalau itu adalah, macam sekarang dah ada, saya dah letakkan limit order untuk FTSE ni. Kalau dia breakout ke atas, nak buat macam mana? Kita tengoklah, kalau dia breakout ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, dalam structure lebih kecil pula. Kita ulang balik benda sama dalam time frame yang lebih kecil. Clear? Jelas? Fibo time tolong. Belum. Fibo time bulan 6 nanti. Belum. Saya nak habiskan cerita sequence dulu, Bat. Terus Fibo time. Fibo time saya kena terangkan pasal yearly. Setahun, 52 minggu, bahagi dengan 2. Tu nanti. Tu nanti. Dan semuanya kepada Fibo. Tak apa. Itu semua ada dalam market outlook lama, Bat. Yang time. Bat. Dalam tu siap ada hari bulan. Ingat tak yang ada hari bulan tu, Bat? Berapa hari bulan market yang akan buat continuation bila semua ada dalam tu. Ingat tak market outlook lama tu? Sebab saya nak masuk sequence, saya nak masuk yang tu, satu saya tarik balik yang tu. Saya nak cerita macam mana anda nanti boleh buat yang market outlook. Pergi tengok yang lama, market outlook lama dulu tu kan ada tarikh-tarikh yang kuning tu. Bukan, itu Fibo. Itu adalah setahun. 52 bagi 2, lepas tu Fibo. Nantilah kita cerita lah. Lepas tu barulah kita tarik Fibo time. Tak apa, tu nanti. Dan dalam Ichimoku pun ada yang sama, iaitu nombor yang sama, jarak kita tak payah, nantilah kita cerita benda tu. Nanti semak. Pergi cari yang lama. Itulah orang suruh save dulu. Save lah. Ada dalam tu. Semua tu ada dalam tu. Yang lama tu complete dulu. Okay, now. Saya nak cerita apa tadi ya? Satu-satu, tak apa. Satu-satu. Fahamkan konsep yang ni.
then anda boleh fahamkan konsep mengenai time tu. Benda tu berkait-kait. Okay, now TP tadi adalah 100%. Okay. TP tadi 100% daripada jarak yang ini. Jarak yang ini. Jarak yang itulah. Anda ambil lah 100% lebih kurang lah ni. Nak alih dia tak dapat nak alih dah. Hai. Alih. Jarak ni lah. Sama jarak. Ya. Sebabnya kalau dia pembetulan pun, at least dia akan sama jarak. Kalau ini A, B dan C kan, betul tak? Ada. Ingat tak? Kalau ini koreksi A, B dan C dan terus ke bawah, kat mana kita kira C? Kan kira C dia adalah 100%. Sebab itu TP kita 100%. Faham tak? Nampak tak logik dia, Zuan? Kenapa TP kita kat 100%? Semua ni bersebab. Bukannya dia cuma letak je 100. Tak. Semuanya ada sebab. Bila anda nak gunakan tool macam RSI ni kira apa, stokastik ni kira apa, kenapa 13, kenapa 3, kenapa kat sini 13. Semua ni ada sebab. Bukannya cuma, sebab Zul pakai. Tak. Nampak? Semua ada sebab dan jelas. Ya? Jadi anda tak ada cerita, aku salah. Tak ada. Ini cuma kepada tool. Bila anda trade, anda tak dapat personalize trade anda tau. Anda cuma gunakan tool, benda berulang, sistem anda guna dia. Ada entry, ada stop loss, ada TP, ada untung, ada rugi. Anda tak salahkan diri anda. Di situ anda dapat jarakkan diri anda daripada market. Siapa yang trade? Bukan anda. Yang trade sistem anda. Faham tak? Benda itulah sebabnya anda trade bersistem. Bukannya tekan, ni macam nak naik, tekan. Emosi. Kalau anda mengikut satu sistem, anda kata, tak bagus dah sistem ni. Anda ada satu parameter untuk menyatakan sistem tu tak bagus, iaitu expectancy. Anda akan jarakkan diri anda daripada market. Benda tu yang susah nak buat sebenarnya. Ya, mungkin. Sebab itu 100%. Now, cerita tamak tadi. Ya. Of course, kita ada incomplete sequence yang lagi besar. Betul? Ini pun ada lagi incomplete sequence lagi besar. Apa yang anda boleh buat sekiranya anda nak tamak? Tapi kalau anda nak tamak, anda pastikan anda tamak dalam semua. Jangan sekali buat, yang lain tak buat. Maksudnya, anda buat benda berulang dan masukkan dalam sistem anda. Kalau dia sampai 100%, ini bukan cerita open TP ya. Apa yang anda buat apabila price sampai 80% ataupun 76.2, anda boleh gunakan mana-mana FIBO level 61.8. Sampai level-level ini, okey, anda boleh buat benda ni. Kalau anda buy satu lot, contoh anda buy satu lot, anda letakkan kat sini sell limit satu order baru. Kalau anda tak ada, saya ada satu program untuk buat benda ni, tapi itu program berbayar yang piggyback kepada MT5 ataupun MT4 lah, dua-dua boleh. Tapi dia program berbayar di mana dia akan closekan berapa percentage yang saya nak. Dia macam EA lah, tapi dia bukan macam, saya tunjukkan kepada anda lah. Tapi dia program, saya bukannya nak promote any program di luar. Okey.
Mana satu dia lah. Saya tak tahu dia ada dekat laptop ini ke tak. Kejap. Saya tak trade kat laptop ni. Ni untuk kita webinar. Kejap. Mana dia? Kejap ya. Alah, tak ada kat sini. Tak ada dalam ni. Tak apa. Ada satu program di mana saya pernah kongsikan lama dahulu. Saya dah tak ingat dah apa nama dia. Sebab saya dah bertahun dah pakai dia. Di mana dia macam EA lah. Dia tutupkan berapa persen. Kita boleh setkan. Yes. Dekat MT5 belum ada fungsi tu. Dekat C-Trader ada, dekat MT5 tak ada. Okey. Anda akan tutup 80. Kalau tak ada, apa yang anda boleh buat adalah anda letakkan satu sell limit 80% daripada posisi yang jalan. Macam-macam. Yang trading view pun belum dapat, kau dah minta C-Trader. Macam-macam minta. Minta apa salahnya? Kita customer kan. Minta. Irina, tu. Itu minta C-Trader. Bagi tahu. Platform tu platform. Dia macam MT5 lah. Minta, jangan tak minta. Tu kisah tamak. Okey. Tu untuk manage position. Jadi kalau anda tak ada, anda boleh letakkan sell limit kepada dekat 100% ni 8, katalah anda masuk satu lot, ini adalah sell limit 0.8 lot. Faham? Lepas tu anda close buy. Faham tak? Anda close buy. Yang lagi 20% anda biarlah. Berapa yang tempat yang anda nak ambil. Siapa tanya tadi Saya dah lupa siapa tanya tadi. Siapa tanya tadi? Hakimi. Boleh? Tapi kalau anda buat benda tu, anda buat dia sama berulang-ulang. Okey. Itu cerita SL, TP, tamak dan kenapa. Kita dah, lagi 10 minit. Okey. Satu lagi adalah kepada bila nak set BE. Set BE apabila harga buat benda ni. Saya tak buat BE plus tau. Saya tak buat BE plus. Apa saya buat kalau price ni pergi dan ke laut. Kita dah letak limit order kan. Lepas tu baru dia naik. Apa yang saya buat adalah saya tarik Fibo kepada kaki ketiga ni. Katalah dia habis kat bawah ni. Kat sini dia habis. Sini dia habis. Kan? Lepas tu dia naik 50% daripada kaki ketiga. Tak sempat saya nak cerita pasal sequence lah. Sequence untuk itu panjang. Tak sempat 1 jam. Tunggu kita ada sesi 2 jam nanti ya. Macam semalam dan kita akan cerita sesi 4 jam. Bila kita ada sesi 4 jam lagi 2 jam tu bagus. Nanti saya cuba curi masa. Nanti kita cuba letakkan 2 jam tu untuk kita cerita macam semalam. Jadi saya boleh ceritakan bagaimana anda menggunakan sequence untuk anda mengurus. Ni bagi siapa yang trade intraday dan scalper. Tak dapat, tak sempat 1 jam, tak sempat Jo. Tak sempat 1 jam. Dia kena 2 jam. Dia kena satu sesi dia lah. Okey? Tapi sebenarnya anda semua dah tahu dah. Ya, lain kali. Banyak sangat. 2 jam pun tak cukup. Itulah. Okey. Jadi 50% ni anda letakkan stop loss bawah ini. Tempat yang last swing dia.
Body ke shadow? Saya tak tahu body ke shadow. Saya tengok bacat. Bawah bacat tu lah. Tamat ilmu tak apa. Kami nak 2 jam. Semua nak. Boleh? Jadi itu adalah bilanya kita setkan kita punya BE. Ada yang baru dah jalan sikit kat sini, terus letak BE. Ambil balik naik. Berapa kali kena yang macam tu? Janganlah. Dulu 3 jam atas bawah panas. Dulu lagi panjang kan sunni. Kadang-kadang berjam-jam dia kan. Sampai orang tak ada soalan baru saya stop. Dulu webinar. Kali website tak dapat. Boleh? Anda cuma set DE 50%. Sekali lagi, mana pergi Zuan? Nampak? Semua ni bersebab. Kenapa kita letakkan BE 50%? Semua yang ada dalam sistem ni ada sebab. Kenapa kita cuma set BE bila dia buat 50%? Ingat, kalau ini adalah motif untuk sekuen, syarat wave 4, kalau dia adalah motif, adalah apa? Wave 4 tak boleh retrace 50% of kaki ketiga. Ingat tak benda tu? Kalau dia dah sampai 50%, kita set BE. Kalau dia tak higher probability adalah untuk dia terus naik ke atas. Kalau dia sampai 50%, 50% tu memang tempat hantu. Kalau situlah tempat dia akan nak naik ke nak turun. Itu tempat berlawan 50% daripada kaki ni. Jadi kalau dia buat wave 4 tak sampai 50%, lepas tu dia turun, maksudnya 4 ini 1, 2, 3, 4, yang ni. Dia buat macam ni. Kita ingat ini adalah 1, 2, 3, 4. Kalau dia dah sampai 50%, kan? Dia sampai 50%, tak sampai, itu masih boleh wave 4. Dia turun wave 5, lepas tu dia naik. Stop loss anda masih kat sini. Anda tak kena stop loss. Tetapi, dan baru dia buat A, B dan C. Lepas tu anda keluarlah 50%. 50% tu memang macam tu kan. Tak tahu kenapa. Asalkan 50% dia buat kerja sawan dia. Tak tahu kenapa. 3, 4. Kalau dia nak jadi apa? Nak jadi diagonal kat sini kan. 5. Lepas tu dia jadi A, B dan C. Sebab dia tak sampai, ini baru sampai 100%. Nampak? Semua yang kita buat ada sebab. Itulah sebabnya 50% daripada yang ini kita akan letakkan, alihkan stop loss kepada tempat last swing, keluar separuh position anda. Kalau rajin, kalau anda ada akses kepada Bookmap, anda akan dapati 50% kat sini akan penuh order. Buyer seller semua masuk sini. Tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Tapi itulah dia. Okey, complete. Jadi anda ada kaedah masuk. Mana perginya? Anda ada kaedah masuk, kaedah keluar, kaedah TP dan kaedah manage, menguruskan entry anda. Satu sistem yang bagi saya cukup lengkap. Kita faham apa yang kita nak buat. Ajaran Fibo 50% pada luas tu. Boleh?
itulah simple satu kaedah dagangan yang semuanya berasaskan Elliott wave, personality kepada wave bukan yang 1930. Sebaliknya yang baru ni, bukannya yang tahun 30-an. Kita masukkan faktor momentum, kita tekankan kepada Fibonacci, kita lihat kepada struktur dan kita ambil perkaitan. Malam ni saya tak sempat nak ceritakan mengenai perkaitan. Bilanya anda nak keluar manual. Ada juga kan. Semua tipikan 50% ni. Kita break dahulu Sunbi. So kita ada analisa pasaran. Okey, ada soalan, satu soalan untuk yang ini tadi. Satu sistem yang bagi saya setiap apa yang kita buat ada sebab. Saya tak jelaskan lagi, ada satu bab di sini iaitu mengenai bagaimana bagi mereka yang buat intraday dan mereka yang actively trading. Memang anda kira lekuk-lekuk tu, anda duduk M5. Ini anda boleh gunakan sequence. Kalau sequence satu berubah, ada break dia, dan apa yang satu lagi dia buat second dimension, dia turun ke bawah pula. Anda enter yang ini, anda keluar dia. Kalau anda enter yang ini yang EU kat sini. GU buat hal pergi ke bawah, break, structure baru, dan sini ada 5. Ini baru naik 3. Anda baru naik 3, keluar. Faham? Ini bagi siapa yang intraday. Bagi mereka yang memang duduk depan chat kan, muka dah sama dengan Ingafing. Nama pun dah tukar kan. Timba nama dia. Okey, kita break dahulu. Saya ceritakan ni sikit lepas ni Lepas tu kita buat analisa pasaran. Kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alang-alang. Kita masukkan pasal bagi mereka pengurusan, bagi mereka yang actively trading. Maksudnya memang anda duduk depan chart, memang tercongok depan chart, memang tak lari-lari Mata pun dah color biru merah, biru sebelah, merah sebelah. Tu memang duduk sebelah chart depan chart lah satu hari Okey. Ni bagi scalper dan juga intraday trader. Tapi dia sebenarnya applicable kepada time frame besar juga. Tapi time frame besar tak jelas sangat Sebabnya dia tak banyak yang macam ni. Degupan jantung dia pun slow sikit Okey. Ni bagi mereka yang memang pakar dalam latihan jantung. Okey. Sekiranya ini untuk pengurusan tadi ini untuk manage position. Sebabnya banyak kali bila kita duduk depan chart, anda sedang tengok position yang buka. Masalahnya orang buat apa? Dia tengok balance. Apa kepeliknya? Tengok chart. Sebab yang balance, yang apa juga, risiko tu anda dah tahu. Geng prop trading suka dengar ni. Geng prop trading. Alif ada di dalam ni tapi dia tak. Kalau tak dia, Nadia, wife dia hantar kan. Antara dua. Saya siap tahu nama wife dia. Pengantin baru tapi dah pengantin lama dia orang. Dah honeymoon. Okey. Okey. Ini bagi mereka yang trade harian, prop trader, scalper. Tolong ambil yang ni. Itu guna korelasi ataupun market dynamic yang anda dah dengar selama ni dari saya. Kumpulan yang sama. Ini adalah untuk kumpulan sama. Kumpulan sama ataupun yang correlated, yang berkaitan. Contohnya macam indeks dan juga kepada apa? Berkaitan. Okey, indeks dan juga yen pay dan juga dolar. Dolar lain sikit daripada indeks. Sebabnya indeks lebih kepada yen. Okey. Yang ni boleh faham apa maksud yang sama dan berkaitan ni? Saya yang tengok yang sedang
sedang hadam banyak ni adalah Kimi A, bukan Kimi B. Kimi B dah okey dah. Kimi A tengah pening-pening lagi. Zuan tengah hadam. Ni kepada yang Razali. Mana Razali kita? Razali, ada tak engkau? Mana pergi Razali ni? Ada dia. Dia selalu dengar je ataupun tak sempat. Ada dia tadi, dia kata dia balik awal ni. Jangan makan dulu. Nanti kita makan sama. Faham yang sama dengan berkaitan ni tak? Yang saya duk hari-hari cerita, kalau ni Euro, ni EJ, EU tu tiap hari. Mana pula pergi? Kan semalam dah tangkap dia makan pisang goreng kan? Okey. Kimi. Apa buat? Okey. Kau mampu apa? Pukul 8 ni. Okey. Katalah anda sedang trade EJ. Cantik masuk kan. 5 tarik masuk, dia break cantik kan. Cantik macam ni. Okey, ini EJ Ini EJ. Cantik anda masuk. Dia tarik, trend dah ada, incomplete sequence dah ada, masuk. Okey, anda masuk kat sini. Cantik. Stop loss semua cantik. Price pergi. Price ikut. Naik. Dia naik 1, 2 dan 3. Okey. Pada masa yang sama, anda dapati di struktur yang berkaitan. Satu hari tengok video. Tapi benda saya ulang-ulang hari-hari, Kimi. Kalau tengok semua ulang-ulang, sama je cerita dia. DJ dan juga kawan dia, satu lagi kawan baik dia apa? EU. Ya. Entah dia makan apa. Dia petang tadi dia makan karipap. Betul ke tak dia makan karipap, aku pun tak tahu. Main sekap jarang ni. Malam ni dia makan ayam goreng. Dia tak ada lain. Okey. Anda dapati DJ dia buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Anda take EJ sebab ini ada setup. Lepas tu DJ buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak macam 5. Dia turun. 1, 2, 3. Ini dah buat 3. Sini pun dah buat 3. Biru muda. 1, 2, 3. Okey. Masalahnya, okey, GJ ni tak pergi sangat. Lepas tu, sini buat wave 4. Sini buat wave 4. 1, 2, 3. Anda dah masuk. Anda dah set BE 50%. Anda dah letak stop loss. The thing is, di sini buat 3, sini turun 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5 dan dia break structure. Ini tak break. Kalau ini berlaku dan ternyata di sini adalah 5, memang je ini bagi mereka yang intraday amat penting. Kalau anda tengok, berapa kali salah ni. Ini. Sini ada 5 wave. 5 ke 7 ke, memang nombor motif. Ada news apa ke kan? Tak tahulah, tiba-tiba dia macam ni ke kan? Mota tadi ke apa kan? Kalau itu berlaku, apa yang anda buat kepada posisi ni? Apa yang anda buat kepada EJ? Stop loss anda bawah ni. Apa yang anda buat adalah, kalau anda nampak 3 wave, jelas, dekat 1, 2 dan 3 dia, 100%, stop loss anda alihkan bawah 100%. 10 pip ataupun kepada yang kepada spread. Faham tak?
Ni bagi mereka yang scalper, yang kecil-kecil time frame. Jangan terus manual. Tak, anda alihkan kat situ. Faham tak faham? Ini intraday 5 minit, M5, M1, M15. Tambah lauk. Bukan tambah lauk. Alihkan stop loss. Stop loss ni naikkan ke sini. Sebab kalau ini 5, sini nampak 3, ini mungkin dah reversal. This whole thing adalah reversal. This whole thing adalah reversal ke bawah. Kalau ada tiba-tiba dia ikut ni kepada 5 wave. Nampak 5 je, then anda alihkan stop loss. Boleh? Ni bagi geng-geng yang trade hari-hari ataupun tak boleh pegang position hujung minggu kena tutup kan. Saya swing. Tapi bagi anda pun boleh apply benda ni dekat swing sebenarnya, tapi swing ada relax sikit lah sebab time frame besar kan. Daily, H4, H1. Ni bagi mereka yang intraday benda ni banyak. Tiba-tiba dia tuk, lepas tu naik, lepas tu jatuh banyak. Anda tadi dah untung hilang. Faham? Anytime ada nampak yang dia pergi buat 5. Yang sepatutnya naik, dia turun. Boleh apply dekat indices, boleh apply dekat apa-apa. Apply dekat COVID chart pun boleh, Kamarul. Technical ni kat semua. Saya bukan cerita pasal EJ, GJ, Apple pun anda boleh masuk kat sini. Apple dengan Nasdaq, kan? US 100. Anda boleh masukkan kat sini XLK. Kalau anda ada kepada ETF. Anda boleh masukkan. Benda sama, benda structure dia sama. Kamarul, pergi tengok chart ni. AAPL, NQ dengan XLK. Pergi tengok chart 3 ni sama ke tak? Semua boleh. Semua sama. Pergi tengok 3 ni, Kamarul. 3 ni. 1, 2, 3 ni sama tak chart dia? Pergi tengok. Terbaik Sifu. Sifu tu Bat tu Sifu. Nama betul dia Sifu Bat. Betul. Sifu tu orang belajar kungfu. Pergi tengok 3 ni. Sama tak? Itu indeks dia. Itu dia punya ETF. Itu dia punya main saham. Kita belum masuk lagi bab ni, pecahan-pecahan ni. Tapi saya tak dapat sebab XM tak ada ETF. Letak lama dulu kita banyak kali cerita benda ni. Tengah correction bang, tak best tengok. Correction tu lah. Time frame mana nak tengok chart COVID chart tu? Weekly dengan daily. Ada chart dia. Saya melukis Eden Wave kat chart dia, tapi gambaran dia tak cantik, sebab tu saya tak lukis. Saya tak kongsikan. Kalau tak rajin dulu saya tulis, lukis. Minat ETF. Aduh, sakit otak aku. Irina satu lagi. Bagi tahu Irina apa yang anda nak. Instrumen apa, platform apa ni kan, bagi tahu. Kalau tak dulu tanya Pian ni. Kita semua ni, kita banyak cerita ni. Pian ni tak. Okey, faham? Ni pasal manage ya. Ini actively mereka yang memang duduk depan chart ataupun anda swing ataupun position trade untuk jangka panjang, dan itu berlaku dekat daily. Yang itu relax sikit lah kan. Anda tengok daily chart, ni 5, apa hal jadi 5 kan. Then anda alihkan stop loss anda untuk maximiskan ataupun untuk lindungi profit yang dah ada. Nampak? Sequence chart macam mana kita nak manage position? Zuan, nampak kan Zuan? Kimi, saya tahu Kimi faham. Dia akan berkait semua sama je. Ya, dengan melihat kumpulan sama ataupun kumpulan berkaitan. Ada soalan?
sebelum kita masuk kepada pasaran. Baru nak masuk pasaran 8.20. Kalau untuk long tak perlu pun, kalau untuk long tak perlu pun macam ni kan bang. Long ke short ke sama je. Ini untuk long, kita tengah long. Kalau ada tengah long kat sini, ini tiba-tiba buat 5, naik kat sini, naik 3, then anda turun kat sini, turun 3, turun kat sini, turun 5. Anda alihkan stop loss anda bawah yang 3 ni. Sebabnya ini mungkin akan buat 5, lepas tu reverse. Ataupun kalau anda short, sebaliknya. Ada siapa-siapa rekod tak? Nanti anda tengok balik yang ni. Anda tengok balik, lepas tu kaitkan dengan apa yang kita cerita semalam mengenai structure. Ingatkan untuk intraday ni, untuk intraday ni. Ini bagi intraday yang paling berguna benda ni. Sebab anda sentiasa, untuk orang yang swing ataupun untuk position trade, dia lepak sikit. Dia boleh tengok dekat weekly chart, daily chart, H4, H1 tu. Kalau anda intraday, anda nampak benda ni, anda kena buat sekarang. Tu intraday M5, M15, M5, M15, benda ni penting. Kita nak semua habis. Time frame untuk intraday trading ni kepada anda. Kalau anda ada banyak masa, anda buat intraday dan scalping. Jadi definisi saya adalah mereka dapat luangkan lebih daripada 2 jam. Jadi time frame yang anda nak adalah kepada, kalau tanya saya, adalah H1 ke bawah, M5, saya scalp dekat M3, dan kalau saya intraday adalah M49. Jangan tanya saya. Sebabnya dua tu saya nampak chart dia clear. M49. Ini chart yang saya gunakan untuk yang ini. M3 untuk scalp. Dan M49 adalah untuk intra. Ini untuk saya, sebab mata saya tengok chart tu jelas pada time frame itu. Saya tak tahu kenapa. Minta je, mana tahu dapat kan. Semua kripto. San kalah forex. Minta je lah, rugi tak minta kan. Dia semua tu ada dekat MT4 ataupun MT5 punya manager. Cumanya kalau broker nak bagi, dia klik je. Dan kepada liquidity provider dia lah, ke mana dia hantar order lah. Kalau tanya saya buat intraday dan ni dekat time frame ni. Dia kepada mata anda nampak ni jelas kat time frame mana. Saya nak tengok correction, saya nak tengok dekat ni boleh buat, anda boleh customize kan time frame. Itu untuk apa? Ni dekat sini ada banyak time frame dia, 12 minit ada, tapi tak boleh buat M49. M3 ada kat sini. Bak kata Encik Zul selak setiap time frame. Mana yang nampak? Ambil alih Binance. tinggi cita-cita. InsyaAllah, mana tahu kan. Boleh Zam? Mana Zam je nama? Dah naik atas. Okey. Mana yang mata anda nampak? Okey. Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada market. Apa yang kita nampak semasa. US 500, I'm looking at sekarang ni dekat H1 ada cerita yang mana yang structure nampak, itu je. Saya melihat kepada correction sedang berlaku, di mana we are looking at this 3. This 3. Ingat, untuk indeks ni
jaga-jaga sikit sebab ini 3 wave tau. Faham? Untuk indeks-indeks lain, ini semua 3 wave. Tengok US 30. Tengok ni. Ini 1, 2, ni 3, 4, 5. Ni 5. Yang US 500 tadi 3. Ni US 100. Anda nampak tak? Ni 3. 1, 2, 3. Jadi untuk dia terjun ni besar kemungkinan tau. Dia terjun ke tak tahu. Kenapa kita katakan ini nak ke atas? Antara sebab ni ingat tak kita cerita pasal Apple, kita cerita pasal UK 100. Mananya? UK 100 yang breakout high. Ya, kita cerita pasal Apple. Mana pergi Apple ni? Apple yang breakout high. Sebab itu kita katakan bahawa cuma koreksi. So, tu Apple. Correction kepada low ini. But, boleh tak Apple buat benda ni? Boleh. Tapi, apa yang kita boleh buat dalam trading adalah kita ambil something yang kita nampak structure jelas dan berulang. Iaitu apabila dia dah buat high, kita cari peluang apabila the first 3 wave correction dia. Iaitu UK 100 ni. Dekat H1. Ini break 1, 2, 3. Ini pun nampak 3 tau. Saya boleh melukis 3 saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3 terjun. Apa pun dekat 100% ini. Dekat 100% ini. Dia akan buat 3. 50%. Situ decision point dia. Sama ada ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 turun lagi. Ya. Ataupun seperti yang kita lukis, dia naik. Anda tak masuk sini, anda tak risk kat sini, anda mungkin ketinggalan. Itu je dia. Powell nak cakap apa? Saya tak tahu. Apa pun, percayalah dia akan pergi kat sini. Lepas tu, sini nanti akan jadi gila. Ataupun dia sentuh je. Tak. Dia memang tak tahu kenapa. Sampai je area tu, dia akan buat hal. Dia akan buat something. Dia akan buat macam ni. Dia akan ada reaksi daripada situ. Tak tahu kenapa. Saya pun tak tahu kenapa. Itu Fibonacci. Sampai 50%, start dia buat hal lagi. Sama ada dia nak naik terus ataupun dia reverse balik. Tiap-tiap kali. Ataupun nak ada news kan. Dia sampai kat situ. Lepas tu dia sideway tunggu kat news. Apa cerita? Tak tahu kenapa. Jarang. Kecuali tiba-tiba ada berita mengejutkan kan. Itu tak dapat nak kontrol lah. Reverse, the whole market reverse. Kalau dia break 1618, kita tahu cerita lain lah. Jarang dia break 1618. Dia akan kat situ je lah. Yang apa pun, sampai sini, at least 3 wave. 50%, kita tengok apa jadi. Itu sebabnya. Okey, itu adalah untuk indeks. Ada soalan tak untuk indeks? Span 35. Span 35 kalau anda seorang yang agresif. Sebabnya struktur ini daripada sini. Kalau kita ambil kepada yang sama tadi. Sorry. Situ pula. Kepada struktur ni.
Saya tak suka sebab 1618 dia bawah daripada tu. Satu saya tak berapa minat. Sebelum ni, kalau dia pergi terus, sini kita dapat kira 3, 4, 5, 1, 2, 3, then saya entry yang ni. Masalahnya, naik ni pun 1, 2, 3. The only way untuk kita tak jadikan dia 3 adalah macam mana? Macam mana? The only way. Anda kena extendkan dia. 1, 2, 1, yang pelik rupa dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1 dan 2 kepada struktur ini. Okey, itu adalah untuk indeks yang kita minat adalah UK. Yang kita dah ada adalah level ini. Itu adalah UK 100. Tutup separuh posisi bila price membuat kenaikan 50% lekuk C. Kita kat mana dah? Dah 8, berapa? 8.30 dah. Secepat sikit indeks sedang membuat correction. Kita nampak untuk UJ sedang buat correction. UJ saya tak minat. UJ berada dalam zone. So anda nampak bila dia sampai je kotak, dia buat benda ni. Inilah dia punya kerja. Dia sampai je daripada 100% tu, situlah dia buat kerja ni. Area ni adalah 618764. Area ni 764. Area ni 100%. Kenapa saya tak tahu? Memang macam tu. Boleh buat movie berkecat. Masa ni nanti kat sini Biden akan serang pingsan. Okey. Penurunan untuk EJ ni was-was. Ini boleh naik satu lagi. Sama juga dengan GJ. Boleh naik satu lagi. Sama cat dia. Sama dengan AJ. Boleh buat satu lagi. Dia tak payah lukis lah. Dia buat sendiri. Okey, boleh buat satu lagi. Apa pun tak ada entry untuk yen pair. Ini boleh buat satu lagi. Boleh buat satu. Ini cuma buat wave 2. Kalau mereka yang intraday, kalau ini break, kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3, 4, tiba-tiba dia extend, dan anda kira lekuk ni, anda ada 5, 9, 13, dia buat 1, 2, 3, anda boleh short. Kalau dia, syarat dia kena break. Anda kira lekuk-lekuk ni, anda kira dia. Setakat ini kita ada 1, 2, kira satu-satu lah, 3, 4, 5, 6, 7, tak dapat, 8, satu lagi, 9. Kalau dia terus turun 1, 9, break, 9, 1, 2, 3, anda boleh short. Faham? 50% anda pergi long. Ini bagi mereka yang scalp, bagi mereka yang intraday, besoklah benda tu. Kalau dia break. Kalau tak break, jangan. Syarat dia kena 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? 1, 2, 3, react. Kenapa? Saya tak tahu. Euro US dollar. Euro US dollar boleh buat benda ni satu lagi. Kalau dia buat benda ni, ini A, ini B, ini C, ataupun ini W, ini X, ini Y. 1, 2, 3. Faham? Ini bukan low, tak ada entry. Kalau dia buat macam tu, then EJ akan buat yang sama. Iaitu ke atas tadi. Kita tengoklah. Kalau US dollar buat benda tu, then JPYP akan buat yang sama. Tak ada entry. Arah masih ke bawah. Tak ada yang break lagi. GBP.
Ini pun sama. Kalau dia yang tu tadi buat ni, ini akan jadi 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Truncated dan ke bawah. Okey, maksudnya kat sini boleh buat 1, 2, 3. Okey, ingat. Structure ini 3. Jadi breakout ini kena berapa wave? Kalau sini 3, breakout ini kena berapa wave? Ini kena kiraan breakout ini adalah breakout korektif. 3, 7, 11 tambah 4. Jadi breakout ini jumlah penuh dia adalah kiraan ini juga. Faham tuan? Boleh? Jadi breakout ini akan breakout korektif, jumlah korektif. Kalau ini adalah nombor 5, 9, breakout ini adalah habis kiraan dia adalah nombor motif. Benda sama. Kalau kita katakan the whole structure ini adalah motif. AUD US dollar sama. Boleh breakout ke atas. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ini pun 1, 2, 3. Dia tak boleh jadi 5. Itulah motif, itulah sequence chart. Kalau tiba-tiba kat sini buat 5 kan. Anda kena buat ini 1, 2. 1, 2. Mencanak 3. Tak adanya dia ke bawah dah. Ini dah bye-bye ke atas. Faham? Kalau tiba-tiba dia jadi motif, anda kena buat ini jadi, ingat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak break. Tak break. Lepas tu sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa anda buat? Anda katakan ini 1, 2. 1, 2. Ni jadi lain. Satu dia tak dapat motif. Dia kena korektif. 1, 2, 3. Jadi tak adalah dia jadi 1, 2, 1, 2. Boleh? Itulah kaitan dia. Kalau dia breakout ke atas ni 1, 2, 3, 1, 2, 3 kan, anda tarik fibo dia, anda nak hujung ni ada divergence. 1, lepas tu dia turun 2. Kalau sini ada divergence 3, anda boleh short. Faham? W, X and Y. AUD US dollar. Itu boleh short kalau dia buat 100% ke atas ni. Incomplete sequence. Faham? Ni tak sampai lagi 100%. 5 wave breakout. 1, 2, 3. Nampak? Benda sama yang awal tadi. Entry 1618. TP 100%. Daripada sini kepada sini. Long term. Short term hanya kalau dua ni breakout ke atas. Ataupun AUD US dollar NZD. Benda sama. Benda sama. Okey. Breakout 5 wave. 1, 2, 3. Okey. 1. Sekejap. Ini akan terangkat. Ini tak akan sampai 100. Kalau dia sampai 100%, dia jadi cerita lain. Dia akan reversal. Kalau dia ke atas, ini akan jadi A. Ini kita kena paksa dia jadi B. Ini kena jadi C untuk jadi B. Ini. Ataupun cara lain dia adalah, ini adalah 1, 2, 3, 4,
dan somehow 5. Oh, whatever. 4, 5. Ini A, B dan C. Untuk turun ke bawah. Ini A dalam yang A ni pilih pergi ke sini. Ini jadi B. B ni. Selagi high kat sini bertahan, kita akan katakan ke bawah, sebab incomplete sequence dia adalah ke bawah ni. Faham tak? Kita sedang lihat struktur ini. Jadi kalau kat sini tiba-tiba dia naik, kan? Tiba-tiba naik macam ni. Break. Apa yang kita boleh buat satu lagi adalah C, W, X, A, B dan C, Y. Nampak cara anda tentukan struktur. Tapi ada kaitkan dengan yang lain-lain lah kalau dia break. Ya? Apa pun yang ada set up adalah New Zealand dollar. Kalau naik ke atas ni, sebab kenapa saya kata ada set up? Sebab 100% dia tak break high. 100% dia dan 123.6 dia tak break high ini. Sebaliknya, untuk AUD US dollar, sekiranya itu naik, kita ambil 3 wave. 1 dan 2. 100% di atas ni. Nampak? Atas daripada B. Sebab tu kita tak dapat enter ini. Okey? UCAT tak ada. Kita sudah tengok minyak tengah jatuh. Kalau minyak buat double, kita akan enter kepada Chevron. Gold nothing. Gold masih ke atas. Ni masih gold ke atas. Okey, gold tak ada apa. Hanya jika dia break ini, saya akan tengok. Selagi dia tak break kat sini, dia buat apa pun saya tak peduli. Kalau dia break 1, 2, 3, 4, break 5, ada 1, 2, 3 tu kecil ke besar kan dah masuk 3 wave. Kalau dia break, kalau tak break, sekati dia lah. Saya tak peduli. Okay, itu adalah untuk gold. Silver. Silver tak ke mana. Minyak. Okay. Now, minyak seperti kita cerita semalam, correction semasa ni daily. Payah dia nak habis sini je. Nampak tak wave 2 tu daripada structure ni? 2 tu kat situ je. Nampak tak apa kita lukis kat situ? Kalau ni, saya mungkin alihkan 1 kat sini, 2 kat sini, ini 3, ini wave 4. Hujung minggu ni. Saya nak tengok kalau dia buat benda ni. 1, 2, 3, ada kita trade. So, kalau 2 kat situ saja, tarik Fibo dia, 23.6 pun tak sampai. Kalau dia buat double, pun tak dapat nak trade 23.6. Saya cuma trade kalau dia buat benda ni. Then saya trade dia. Kalau dia buat benda ni. Untuk minyak. Kalau dia buat benda ni, then barulah make sense dia sebagai 2. At least 38.2. Tu gunanya Fibonacci retracement dalam wave. Untuk wave 2, at least 38.2. Wave 4, 23.6. Baru kita trade. Boleh tak wave 2 sampai sini je terus canak naik? Boleh? Nampak 2 ni? Boleh? Tapi kita dalam sistem pun tak sampai 38.2. Fibonacci projection dia, saya tak trade dia. Itu sebagai filter. Kalau 2 tadi berlaku, dan Chevron dan Exxon ni kita masuk. Okey? Copper. Dia copper. Copper wave 2 ni wave ni kita masuk. Wave 2 ni kita masuk.
kepada company dia. Bukan ni kepada copper futures. Euro AUD masih ke bawah. Ini menggambarkan masih ada lagi kekuatan Australia dollar. Okey. Euro GBP ini menggambarkan bila-bila US dollar akan kuat. Ini US dollar. Okey. GBP AUD. GBP AUD. Kalau GBP AUD ni, ini bagi mereka yang dah enter, anda punya stop loss bawah ni tau. Bukannya dekat sini. Anda dah keluar separuh. Jadi kalau GBP AUD ni, nampak tak sama seperti yang kita tandakan? Ini cuma 3 wave tau. Boleh tak kalau ini jadi macam ni? W X A B C. Kalau dia buat benda ni, kita akan enter di sini. Maksudnya, kalau dia jatuh lagi daripada semasa, jatuh lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3, A, B, C, kita akan enter wave 2 ni di sini. Boleh? Ni contoh yang 50% tadi. Ni contoh dia. Dia sampai kat situ je, start. Kan? 50%. Dia sampai area tu je dah start. Dia sampai ni 50%. Dia sampai area ni je dah start. Kenapa saya tak tahu? Kalau anda tengok order book, anda tengok ni, tengok order market, kat sini penuh order. Kat tempat-tempat lain tu sikit-sikit order. Dekat kawasan ni kan, tak tahu kenapa. Fibonacci level. Iaitu 38.2618. Saya ambil tengah-tengah. Okey. Jadi kalau anda nampak cuma 3, so kalau ini turun buat macam ni, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 1, 2, 3, 4, 5, ini A, 1, 2, 3, B, ni nanti bawah sana nanti kita enter lagi. Okey, itu GBP AUD. GBP AUD tak ada apa. Kalau GBP AUD break, ini akan break. Kalau ini break, GBP AUD akan break. Faham? Kalau GBP NZD break support ini adalah A, B dan C. Sama juga. Ini flat, A, B, C, W. Ini X. Ini Y. Boleh? Kalau setakat added wave ni pusing-pusing-pusing, senang je buat kerja dia sebenarnya. Cuma trade dekat hujung. Jangan trade tengah-tengah kan. Ramai suka trade di sini kan. Trade apa GBP AUD. GBP AUD masuk sini. Ini tak dapat nak masuk. Apa beza structure ini dengan structure di sini tempat entry kita? Apa beza dia? Beza dia adalah tempat yang kita masuk sebelum ni adalah daripada higher high. Faham tak? Jadi ini adalah higher low. Ini apa? Ini tak ada apa. Sini tak ada apa. Ini tak break. Kalau dia break, then 1, 2, 3 tu anda boleh trade. Baru kita ada higher high, higher low. Ini tak ada apa. Ini low, ini high, higher low. Higher low yang bukan daripada higher high. Tak dapat. Dia kena ada siri. Then baru anda dapat trade. Ini belum trend kawasan ni. Sini yang tempat trendnya. Dah break kan. Then anda ada low, high, higher low. Ini mana ada tengah-tengah dunia. Satu tak dapat nak enter sini.
Daripada kawasan 3 wave ni lah yang anda jangka dia buat ke atas. Boleh? Satu 3 wave, kita tunggu dulu. 3 wave, 50%, tunggu dulu. Adakah dia akan terus ataupun dia buat correction lagi. Kalau dia buat double, kita masuk lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan kita masuk lagi. Kita masuk lagi 100% kat situ. Itu beza dia. Nampak? Yang selama ni belajar dalam buku Elliott Wave tu, Zuan. Macam mana nak tengok dia dekat chart, macam mana kita nak jangkakan movement apa, next movement apa dan macam mana kita trade dia. Bukan semua lekuk tu kita trade. Tu masalahnya. Kan bila faham Elliott Wave semua lekuk nak masuk. Tak dapat. Boleh pengsan terduduk. Okey. Jadi trade plan kita pada waktu ini teknik QMS. Saya tak tahu teknik QMS tu apa. Jadi trade plan kita GA ni kalau dia kena BE, kalau ini kena BE, kita akan tunggu bawah sekali lagi, double correction. Jadi anda tahu tempat tarik Fibo Tahu tempat tarik Fibo 1 2 3 1 2 3. Kalau dia break A sini kena ada divergence, B then tunggu bawah. Itu adalah GBP AUD tadi. Asyik itulah ramai yang tak berhenti pakai Elliott Wave sebab dia kira satu-satu lekuk dan dia nak masuk wave 2 semua. Kena stop loss banyak Okey. Kena stop loss banyak Okey. Ini semua adalah untuk position entry Entry yang pegang 2-3 bulan, setahun. Ni. Tak adanya ini 12470 kita masuk terus 105.44 kan. 1.0544 bila nak TP ni? Besok. Mana ada? Itu 19 sen kot. Okey, position entry sama dengan apa yang anda nampak dekat AUD US dollar, apa yang anda nampak dekat NZD, semua tu position entry tu pegang lama. Sambil-sambil tu kita trade lah intraday, short term swing, ini position trade. Jangan masuk 3-3. Anda boleh letak limit order 3-3, tapi kalau anda full position, maksudnya anda masukkan memang ada satu position adalah $50. Okey. Trade $50, kalau kena stop loss hilang $50 lah maksudnya. Anda cuma masuk, anda letakkan limit order, salah satu trigger, anda cancelkan 2 lagi. Ataupun anda pecahkan kepada 3 entry. Masalahnya 3 entry ni adalah 2 trigger, 1 tak trigger. Jadi anda dah rugi. Okey. UK 100 seperti yang kita bincangkan berkali-kali tadi. Ini level-level dia. Jelas? Saya harap session malam ni banyak membantu daripada sudut bagaimana anda nak letak entry, letak SL, letak TP. Kenapa? Bukannya main letak je. Sebab apa kita letak macam tu? Sebab dia macam cantik kat situ. Bukan pasal cantik. Tak ada cerita cantik. Nak tengok cantik, tenung Pian cantik. Tu dia belum pasang lipstick lagi kan Pian. Kalau pasang lipstick dengan aku tutup mata, tak berani tengok. Kan? Boleh Pian? Sabar Pian. Jadi apa, dia bukan pasal cantik. Dia adalah pasal cantik. Dia ada sebabnya kita letakkan 50%, SL 1618, TP 100%, macam mana nak tamak. Kalau nak tamak, ada cara dia. Tapi pastikan anda tamak berterusan dalam sistem yang sama. Bukannya sekali tamak, sekali tak. Itu emosi. Aduh. Berbuih mula tengok Pian macam tu. Ngeri aku. Faham? Semua yang kita buat dalam sistem 3, 7, 11 ada sebab dia. Ada struktur yang kita ikut, ada hukum yang kita ikut. Dia bukan main letak je.
Tak tamak. Terus tak tamak dah jadi. Ada soalan? Jangan buih sangat Hakimi, aku pula ngeri. Saya yang sebut, saya yang ngeri. Tiba-tiba pian. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, kita boleh habiskan awal sikit. Ada 5 minit lagi. You can biar je. You can tanyalah kat sini, pergi PM saya. Buat apa? Dia pergi PM. Okey. Tanya kat sini. Nama lain daripada nama kat sini. Tanya kat sini, jangan tanya dekat Discord. Ini yang bagi yang masuk H4 itu kan. Tak ada apa. Ini 5. Ini 5 wave. Jadi kita boleh pegang. GU break. GJ ingat, GJ dah break. GU, mana GU? Ya, belum. Masih belum. Kalau dia break, then kita akan buka yang besar sikit. Kalau ini break, ini trunket. Ini nampak macam trunket tau. Bang Zul, macam mana Bang Zul analysis untuk buy NU? NU dekat itu daily. Itu daily. Apa segan takut Irina nampak salah. Ini daily. Ini daily. Ya, ini tak break. Kalau ikut hukumnya, ini kena break. Ini kena break yang besar. Ini kena break yang ini. Kalau ikut ini kena break. Okey. Kita ambil yang lebih agresif untuk trade yang ini disebabkan oleh UCAT. UCAT adalah satu-satunya struktur besar ini. Ini break. Struktur ni break. Disebabkan oleh UCAT. Pasal tak semua tu commodity dollars. AUD US dollar, UCAT, NZD US dollar. Jadi 1, 2, 3. Selepas 5 wave breakout, benda sama je lah. Bunyi CD rosak. Cumanya NU dengan AU terbalik lah. AU pun tak break. AU pun tak break. Ini pun tak break. Kan? Ini tak break. High dia sini. Tapi kita tahu struktur dia sama. Struktur dia sama ni. Nampak tak? Ni AU. Ini NU. Jadi dah zoom in. Struktur dia sama. Kalau terbalik struktur dia, ni terbalik. Nampak tak? Dia terbalik je. Ni terbalik. Cat dia terbalik. Tu you can you. Cat dia terbalik. You can sebab US dollar depan. Boleh Jimmy? Tapi buy NU tadi adalah bukannya untuk intraday. Ini TP kita sekurang-kurangnya jarak ni. Dekat sini. Dekat sini. Last price ni sampai situ, itu tahun berapa? Itu tahun 2014. Itu tahun 2014. Dia kita jangka dia akan cecah level 2014. Saya tak paling cepat pun kalau dia nak sampai kat situ, katalah dia daripada ni. Apa benda pula tu?
Apa tu? Sekejap. Sekejap alamak. Nantilah MT5 ni kalau dah buang, hilang dia punya 1, 2, 3, 4, 5 tu. Apa benda ni? Saya nak tarik Fibo time tadi. Tak apa. Kita guna macam ni lah. Ini pergi kepada 1, kepada 2. Kalau nak start daripada sini pun paling cepat dia adalah tahun depan. Kalau kita ambil faktor sama, faham? 100% Fibo. Jadi itu position trade, bukan untuk mereka yang trade hari-hari, kejap tengok chart, pusing, pening tengok balik kan. Itu bukan. Mana yang kita list all? Okey. Kita terlebih masa. Okey? Okey. Elina pun dah keluar tebuan dia. Okey? Jadi esok saya punya sesi pun sesi malam. Kalau Azni tak ada, kita boleh buat 2 jam. Kalau Azni ada, kita cerita. Tak ada, kita cerita macam ni. Okey? Jumpa lagi. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Jumpa lagi hari. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.